Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani. Malam ini kita memberi tumpuan kepada susulan pengumuman oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Ini berkaitan dengan pengoperasian semula IPT secara berperingkat bermula 15 Oktober depan. Dan ini sudah tentu kita melihat kepada cabaran yang perlu dihadapi kerana pandemik COVID-19 telah pun menyebabkan sebahagian besar keseluruhan pelajar IPT, jumlahnya 1.2 juta pelajar yang mana mereka terpaksa melalui satu perjalanan proses PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dalam tempoh yang cukup panjang, iaitu selama 3 semester berturut-turut. Jadi malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada bagaimana boleh kita fahami senario semasa dan juga menggambarkan ketahanan tahap psikologi dan juga ketahanan mental bagi pelajar-pelajar ini. Dan juga malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada melihat kepada persediaan, persiapsiagaan pengoperasian semula IPT ini, cabaran dan juga hala tuju secara keseluruhannya kelestarian kualiti pendidikan negara. Jadi pada malam ini saya ingin bersama dengan yang berbahagia Puan Zainab Ahmad. Puan Zainab adalah Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini. Tetapi sebelum kita nak bercakap tentang pengoperasian semula, nanti juga saya akan bertanyakan sedikit tentang vaksin untuk pelajar-pelajar IPT ini. Tetapi sebagai permulaannya, minta sedikitlah respon Puan berkaitan dengan pengumuman oleh Menteri KPT sendiri berkaitan dengan pengoperasian semula bagi IPT bermula ataupun akan bermula pada 15 Oktober. Adakah ini satu langkah ataupun satu tindakan yang tepat pada waktunya, Puan? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana menjemput saya pada malam ini untuk kita menerokalah dari segi aspek persediaan dan sebagainya. Jadi saya bagi mewakili jabatan saya, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, amat-amat menyambut baiklah pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad beberapa hari yang lepas bagi pembukaan semula institusi yang mana bermula 15 Oktober secara berperingkat. Pihak kami sebenarnya dari segi institusi TVET memang menunggu-nunggu pengumuman ini kerana kami merasakan bahawa pelajar-pelajar kami memang wajar kembali untuk menyambung pengajian yang mana sekarang ini dah seperti yang tadi Encik Fauzi maklumkan, dah lebih kurang 3 semester mereka tidak berada di kampus. Maknanya mereka membuat pembelajaran secara online. Jadi dah tiba masanya mereka kembali ke kampus dan yang paling saya merasakan sangat sesuai masa yang Menteri bagi pengumuman beliau sebulan sebelum tempoh kembali berperingkat tu. Sebulan tu saya kira masa yang sangat penting untuk persediaan mental, persediaan emosi dan persediaan fizikal pelajar-pelajar ni. Terutamanya mental setting ni kena ada. Nak balik belajar bersama rakan-rakan. Itu saya kira satu persediaan sangat penting bagi mereka. Kemudian emosi. Emosi mesti ada seronok, perasaan seronok untuk kembali belajar dan persediaan fizikal pada saya ialah apakah kelengkapan, apakah peralatan yang kita kena ada kembali. Kalau dulu tak letak kat mana kan, dan sekarang kita nak balik kampus kena cari balik benda tu. So all the excitement to come back to campus to learn together with your friends. Saya mulakan begitu dulu je. Puan, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini apa persediaan dan juga siap siaga bagi khususnya warga tenaga pengajar ataupun staf bukan akademik bagi khususnya bagi politeknik dan juga kolej komuniti apabila kehadiran ataupun kemasukan pelajar-pelajar secara berperingkat 15 Oktober ini. Puan kata dalam tempoh sebulan ini adalah satu waktu yang cukup bagi pelajar-pelajar untuk bersedia dalam tahap ataupun daripada sudut kita melihat kepada psikologi dan juga emosi mereka. Tetapi untuk warga ataupun staf, adakah tempoh satu bulan ini sudah cukup memadai untuk kembali membuka pintu untuk melihat kepada PDP secara bersemuka ini? Saya rasa masanya memang sesuai untuk kedua-dua pihak, yang nak datang dan yang menyambut kedatangan. Kerana kami sebagai institusi pendidikan yang secara berpusat. Jabatan saya, Jabatan Pendidikan Politeknik Kolej Komuniti ni mempunyai 36 politeknik
dan 104 college committee. Jadi kami perlu menyelaras. So tempoh sebulan ni kita nak gunakan supaya semua institusi kita bersedia, bukan sahaja dari segi orang kata infrastruktur, peralatan di bengkel, dan bagaimana asrama kita, tapi macam Cik Fauzi maklumkan tadi, persediaan pensyarah-pensyarah kita ni untuk kembali bersedia menerima pelajar dengan norma baru di mana kita punya bengkel peralatan kalau dulu boleh dikongsi. Sekarang bagaimana kita nak sesuaikan supaya peralatan itu secara individu dan adanya penjarakan fizikal, tetapi kita punya pembelajaran bersemuka ini dikembalikan. Seiring dengan itu, pembelajaran online kita tetap bagi, Cik Fauzi. Kita akan melakukan pembelajaran hybrid. Jadi persediaan untuk membuat semua adjustment dalam sistem pendidikan kita memang perlu dilakukan, dan tempoh ini saya rasa memang sangat penting untuk tenaga pengajar juga pihak pengurusan institusi memulakan gerak langkah mereka. Puan, mungkin boleh sedikit penjelasan berkaitan dengan Puan tadi menyebutkan tentang proses PDP juga akan terus dilaksanakan secara hybrid, maknanya akan ada secara bersemuka dan juga akan ada secara atas talian ataupun meneruskan apa yang dilangsungkan selama 3 semester berturut-turut sebelum ini. Mungkin pada waktu ini, kalau kita bercakap tentang college community dan juga politeknik ini, sudah tentu jurusan dan juga program akademiknya berbeza sedikitlah dengan IPT-IPT yang lain. Mungkin boleh dikongsikan khususnya berkaitan dengan pelajar politeknik dan college community yang kita melihat kita menjurus kepada pelajar-pelajar TVET ini, mungkin apa sebenarnya cabaran apabila mereka sebelum ini melalui ataupun menjalani proses PDP, pengajaran dan juga pembelajaran dalam talian, sebelum untuk mereka nanti 15 Oktober ni terpaksa mereka dibenarkan kembali masuk ataupun melalui PDP secara bersemuka. Mungkin perbezaan ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana mereka nak menyesuaikan diri, sebab dah 3 semester mereka dah melalui pembelajaran atas talian, kini dibenarkan kembali secara bersemuka ataupun secara fizikal pembelajarannya. Mungkin boleh dikongsikan sedikit cabaran sebelum dan mungkin persediaan mereka. Ya, okey. Saya rasa Cik Fauzi, umum sedia maklum, TVET ini dia mesti ada praktikal ataupun teori dan mesti ada amali. Okey, kebanyakan daripada pembelajaran yang boleh dilakukan secara dalam talian adalah pembelajaran teori. Sedangkan katakan dalam TVET ini, pensyarah sepatutnya memberi tunjuk ajar bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan satu kerja. Pensyarah juga selain daripada tunjuk ajar itu, dia membetulkan dan dia menggunakan peralatan yang betul. Kerana TVET ni kalau kita tak guna peralatan yang betul, nanti lain jadinya. Ya? So bila semua pembelajaran itu secara online, jadi pensyarah tak dapat nak menunjuk ajar kaedah yang betul sehingga pelajar tu dapat mahirkan diri. Dan selain daripada itu, penilaian. Kita kalau online, pelajar tunjuk dah siap, macam bakar kek, dah siap. Adakah kita nak bagi markah penuh 100% contohnya kan? Jadi kita harusnya dalam TVET ni menilai mereka tu proses kerjanya dan juga produk hasilnya. Jadi itu sebab kembali ke kampus tu sangat penting, kerana aspek penilaian itu harus dilakukan secara bersemuka. Jadi untuk TVET, online learning ini atau pembelajaran dalam talian ni, dia ada hadnya. Tak semua mata pelajaran atau subjek boleh selesai secara online. Itu sebab mereka kena kembali ke kampus, dan dalam prioriti kami membuat kembali secara berfasa tu, kami dahulukan pelajar-pelajar yang akan tamat pengajian. Kita nak pastikan dia punya amali, praktikal dia, hands-on dia tu mantap dan dia dapat kemahiran. Dan keduanya, pelajar-pelajar kami yang akan pergi ke latihan industri. Kerana di industri mereka akan mengamalkan apa yang dah dibelajar dalam institusi, dan kita mahu hubungan dengan industri ni kekal. Kita tidak mahu industri mengatakan, standard pelajar you dah menurun lah. Kita tak mahu menjadikan COVID ni sebagai alasan bahawa mereka katakan standard pelajar TVET sudah menurun. Lebih kurang macam itulah saya rasa kepentingan kita kembali untuk belajar di dalam kampus secara bersemuka. Tidak menafikan ada keperluan hybrid masih kena ada buat,
kerana beberapa pelajar tu memang dia tercabar sikit dari segi mendapatkan vaksinasi dan sebagainya, tetapi majoriti mestilah boleh kembali ke kampus untuk pembelajaran bersemuka. Puan, untuk bagi pelajar yang menjalani PDP secara bersemuka ni, khususnya bagi seperti yang Puan katakan dan Puan kongsikan, untuk penilaian bagi TVET ni ada secara teorinya bolehlah dinilaikan ataupun penilaiannya dibuat secara atas talian, tetapi bagi yang memerlukan hands-on ini dan juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan makmal, bengkel dan juga secara berkumpulan ini, apa mungkin SOP yang boleh Puan kongsikan yang diberi tumpuan khususnya bagi pihak kolej komuniti dan juga politeknik untuk pastikan bila dah ada PDP secara bersemuka ini, selain pada kita melihat kepada pendidikan kualiti yang seperti Puan katakan, tak naklah nanti bila pelajar-pelajar ini menjalani selepas daripada proses ini, tak naklah nanti kualiti pendidikan mereka menurun. Memohon kepada Majlis Keselamatan Negara untuk membawa pelajar kembali, dan Majlis Keselamatan Negara telah memohon kami menyediakan SOP-SOP. Selagi kita tidak bangunkan SOP yang kemas, yang boleh diterima, yang menyeluruh, mereka tak bagi kelulusan tu. Okey, antara SOP yang telah kami bangunkan daripada masuknya ke institusi pengajian itu, amalan seperti pelitup muka, mengambil sanitizer, amalan kita mendaftar dengan MySejahtera, itu semua kena ada. Dan juga apabila mereka masuk ke kelas, SOP untuk pengajian di bengkel, bagaimana penjarakan. Kalau biasanya kami ni memberi perkongsian dari segi peralatan, mesti dipastikan peralatan pelajar tu one to one. Kalau dahulunya norma pengajian satu kelas tu, katakanlah satu kelas bengkel tu 30 orang. So dengan penjarakan fizikal dan saiz bengkel masih yang sama, kami mesti membuat satu jadual baru di mana separuh sahaja daripada pelajar boleh masuk dan separuh lagi tu akan mengikuti pembelajaran secara hybrid. Jadi perkara-perkara seperti apakah SOP di dalam kelas, apakah SOP kemudiannya kami ada aktiviti pelajar misalnya di co-curriculum. Jadi SOP untuk co-curriculum pun telah dibangunkan. Begitu juga SOP kepada kita punya sokongan-sokongan lain. Seperti dari segi asrama bagaimana, dari segi kafeteria, kantin, pekerja-pekerja itu bagaimana, dari segi pekerja keselamatan dan pekerja kebersihan. Jadi semua SOP ini telah dibangunkan dengan menyeluruh. Jadi adalah sangat penting semua institusi kami dilibat urus selepas ini dalam masa tempoh sebulan ini supaya mereka memahami semua SOP ini, dikuatkuasakan bermulanya 15 Oktober tersebut. Puan, mungkin pada waktu ini kita nak melihat juga apabila diumumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkaitan dengan pengoperasian semula bagi IPT ini, kebenarannya bersyarat, iaitu bagi mereka ataupun pelajar, staf dan juga staf akademik dan staf bukan akademik yang telah lengkap dos vaksin dan juga telah pun melalui tempoh keberkesanan vaksin tersebut. Ini bukan makna sesiapa saja boleh kembali masuk ataupun kembali pengoperasian semula ini melibatkan semua, tetapi kebenaran bersyaratlah. Mungkin pada waktu ini saya nak beralih kepada melihat kepada vaksinasi dalam kalangan pelajar IPT dan juga staf IPT. Mungkin boleh dikongsikan sebab sebelum ini Menteri juga ada mengumumkan tentang program Back to Campus yang mana untuk meningkatkan lagi jumlah warga IPT untuk mendapatkan vaksinasi lengkap COVID-19. Mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan program tersebut. Okey, untuk vaksinasi ni kami memang sangat peka dan kami sentiasa berhubung dengan Kementerian Kesihatan dan juga CITF MOSTI. Data-data pelajar, data-data pegawai sentiasa kita kemaskinikan dan alhamdulillah apabila kerajaan mengumumkan bahawa warga negara yang berumur 18 dan ke atas sudah boleh mengambil vaksin, maka kami telah menghubungi pelajar-pelajar kita. So kita telah blast all out supaya pelajar pergi ambil vaksin. Tambahan sekarang sudah ada pusat vaksin, di universiti pun dah banyak pusat vaksin dan vaksin secara walk-in pun dah ada. So semasa kami memulakan drive ini,
saya ingin berkongsilah sedikit statistik ya tentang pelajar kami ya Encik Fauzi ya. Untuk politeknik dan college community kita ada lebih kurang 90,000 pelajar berdaftar masa ini. Ini belum mengambil kira pelajar yang akan masuk sebagai pelajar baru semester 1 bermula Oktober ini. Pelajar yang sudah berdaftar daripada 90,000 ini, ketika kami membuat the first drive untuk mengetahui apakah status vaksinasi mereka, iaitu pada penghujung Ogos, 31% sahaja pelajar kami yang telah mendapat 2 dos. Tetapi pada 14 September ialah kita punya last count, pelajar yang mendapat 2 dos lengkap ini telah meningkat kepada 57.6%. Lebih kurang 2 kali ganda. So bila kita dah ada drive, pelajar kita dah 57.6% yang mendapat 2 vaksin. Dan manakala mula-mula drive itu pelajar yang tak ada vaksin ialah 49%. Dan sekarang kita telah menurunkan yang belum vaksin telah turun kepada 24% saja. So saya menganggarkan di antara 75% hingga 80% pelajar kita akan lengkap 2 vaksin dan bersedia untuk kembali ke kampus. Jadi kita membuat persediaan ya secara berperingkat dan in Oktober sekiranya jabatan-jabatan pengajian ini akan mengambil pelajar secara berfasa, dalam 80% pelajar sudah boleh bersedia balik ke kampus menjelang hujung Oktober. Puan, tadi disebutkan angka yang terkini kalau diikutkan lebih pada 57% lah daripada keseluruhan pelajar, lebih kurang 90,000 pelajar di seluruh negara, pelajar college community dan juga politeknik. Sasaran juga ditetapkan iaitu sehingga 80% menjelang pada pembukaan pengoperasian semula IPT 15 Oktober ini. Bagaimana pula bakinya ataupun mereka yang masih lagi belum mendapat vaksinasi, dan juga bagi kelompok ataupun pelajar-pelajar yang mungkin yang enggan untuk mengambil vaksinasi ini. Kita bukan ingin bercakap tentang kelompok yang enggan yang belum mendapat vaksinasi ini sebagai anti vaksin, tetapi apa ikhtiar ataupun usaha bagi pihak Puan, bagi college community dan juga politeknik untuk meyakinkan pelajar-pelajar ini untuk mengambil vaksin supaya untuk sebagai selain pada kita melihat kepada pengoperasian semula sebagai syarat ini, tetapi sebagai melihat kepada komitmen yang perlu diambil sebagai rakyat Malaysia secara keseluruhannya vaksin ini, Puan. Okey, jadi bila saya menyentuh balik pada data yang saya beri awal tadi ya, apabila kita dapat tahu 25% yang belum vaksin, maka ini adalah kelompok termasuklah kelompok yang enggan mengambil vaksin buat masa ini. Dan juga yang disebabkan oleh masalah kesihatan, mereka tidak dapat mengambil vaksin. Jadi untuk kelompok ini, kami sedang menghubungi mereka. Sebenarnya kami sudah tahu specifically bilangan yang tidak dapat mengambil vaksin disebabkan oleh masalah kesihatan. Dan sebenarnya kumpulan mereka adalah sangat tidak ramai, tidak sampai 1% daripada bilangan pelajar. Tapi ramainya pelajar yang tergolong 24% ni tadi, kami tidak dapat lagi data bahawa mereka ini dah mula vaksin. Ada kemungkinan mereka telah mendaftar tapi belum dapat the first dose. Jadi mereka ini akan besar kemungkinan masuk kemudian lewat sikit. Contingency plan kita untuk pelajar yang masalah kesihatan dan yang telah membuat declaration bahawa mereka tidak mahu mengambil vaksin, maka kita telah menyediakan dalam rangka sekarang kita tengah merangka SOP untuk mereka. Maknanya untuk mereka ini akan ada SOP tertentu di mana sepertinya buat ujian swab test ataupun yang ada self kit kendiri itu akan dimohon mereka mengambilnya supaya dalam hari-hari tertentu mereka boleh kembali melakukan kerja-kerja amal dan kemudian kembali ke premis masing-masing
dan meneruskan pengajian secara online ataupun hybrid tadi. So SOP untuk mereka ini sedang dibangunkan. Dan kami sebab dah kenal pasti bahawa kumpulan mereka sangat kecil, so insya-Allah perkara ini kita boleh atasi. Manakala kita punya hubungan yang terus-menerus dengan pelajar yang selebihnya dalam 20% yang belum dapat kita kesan, kita akan tingkatkan usaha mengesan mereka, terutama melalui hubungan dengan rakan sebaya dan majlis perwakilan pelajar, di samping pensyarah-pensyarah mereka dan penasihat akademik mereka menghubungi mereka supaya jom mari kita balik kembali belajar ke institusi. So itu adalah langkah-langkah yang kami lakukan, Cik Fauzi. Puan, dari mana kita melihat pada program vaksinasi melibatkan pelajar IPT dan juga warga staf IPT, iaitu malam ini kita memberi fokus kepada Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Mungkin pada waktu ini selain pada kita melihat kepada ikhtiar vaksinasi ini, sudah tentu kita terus perlu mengingatkan semua untuk keperluan pematuhan SOP ini. Mungkin pada waktu ini mungkin Puan boleh kongsikan apa jaminan daripada Kolej Komuniti dan juga Politeknik untuk memastikan semua pelajar, semua staf akademik, tenaga pengajar dan juga staf bukan akademik untuk terus menjaga dan juga mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh MKN secara keseluruhannya. Alhamdulillah, siri libat urus yang kami lakukan, walaupun pelajar tidak ada di kampus, tapi kami memang sentiasa membuat sesi libat urus dengan tenaga pengajar dan pihak pengurusan. Dan mengendalikan pelajar. Kalau seingatnya kita tahun lepas, semasa pelajar berada di kampus dan COVID kita agak kritikal, kami telah mewujudkan operasi bagi menghantar pelajar pulang ke keluarga. Jadi proses menghantar pulang ke keluarga tu kami telah mewujudkan kerjasama, kami telah mewujudkan SOP. Jadi sekarang ini kita membuat reverse. Membuat pula kerjasama dan SOP supaya menerima mereka kembali ke kampus. So pokoknya di sini ialah kerjasama, membangunkan SOP dan sama-sama terlibat dan membuat ownership ke atas apa tugas yang kita bangunkan bersama. Saya rasa itu adalah kunci kepada kejayaan kita menangani perkara ataupun wabak COVID yang kita sedang lalui sekarang. Saya rasa tidak ada satu jaminan yang katakan bahawa kita foolproof dalam tindakan kita, tetapi apabila kita bekerjasama dan semua pegawai yang terlibat mengambil peranan mereka masing-masing. Kami mempunyai pegawai yang ditugaskan orang kata lebih kurang 9 to 11 jugalah kerana sampai kelewat malam untuk menjaga bilik gerakan, menerima panggilan-panggilan daripada pelajar, menerima panggilan daripada ibu bapa yang risau. Jadi tackling emosi ibu bapa dan pelajar ini juga satu perkara yang kita ambil berat. Di samping itu, kami juga mempunyai pegawai kaunseling, juga membangunkan program-program intervensi untuk tadi anti-stress, mental preparation. Jadi ini adalah orang kata bantuan sokongan yang kita beri di samping kita membuat pelaksanaan SOP. Jadi itu antara saya kira Cik Fauzi collective effort institusi untuk menyediakan kita semua, bukan pelajar saja tapi pegawai-pegawai kami pun yang dah lama bekerja dari rumah, kami pun perlu reorientate mereka untuk kembali bertugas dalam norma baru. Okay, baik, terima kasih kepada yang berbahagia Puan Tan Sri Zainab Ahmad. Puan adalah Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi, yang mana malam ini kita memberi fokus kepada siapsiagaan ataupun persepsia kemasukan ataupun pengoperasian semula IPT secara serentak bermula secara berperingkat bermula 15 Oktober 2021. Saya kira itu saja waktu ini dalam agenda awal ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.